Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton video kali ini. Jadi pada minggu ni saya nak kongsi berkenaan dengan sistem WhatsApp yang mana kita boleh jadikan dia sebagai sistem auto assign kepada ejen kita. Maknanya kalau contoh tuan-tuan ada ejen yang bawah tuan-tuan, jadi kita nak assign prospek kepada ejen kita ni supaya dia boleh follow up kita punya ejen. Okay. So dekat depan di sini kalau saya tunjuk ni kita ada, saya dah siapkan lah dia punya workflow sebab saya tak nak buang masa, tapi saya akan terangkan apa yang saya guna pakai dekat dalam sistem ini. Okey. Okey, yang pertama sekali kita kena ada Waweb Plus. Jadi sebagai trigger ni dalam tutorial ni saya akan guna pakai Waweb Plus, Firebase. Sekejap saya tulis dulu. Firebase, Waweb Plus. Kemudian kita perlukan Pabbly Connect ataupun yang seangkatan dengan dia seperti Zapier, Integromat, Integrately dan nombor ejen. Okay, sebelum ni saya dah pernah buat live tentang video ni, cuma saya tak highlightkan beberapa key penting lah yang saya akan go through. Cuma dekat dalam video ni saya tak akan sentuh cara nak set up Firebase dan juga cara nak set up Waweb Plus from zero lah, tapi saya akan sentuh berkenaan dengan webhook dan juga smart reply dia. Okey. So dekat depan tuan-tuan, kita akan menggunakan trigger daripada Waweb Plus untuk trigger event new lead. Walau bagaimanapun sebenarnya dia punya trigger ni sama juga kalau contoh tuan menggunakan webhook daripada Pabbly sendiri. Maknanya Pabbly pun ada webhook. Nak guna webhook daripada Pabbly pun boleh, nak guna Waweb Plus punya trigger pun boleh, tak ada masalah. Dia akan berfungsi dengan baik ikut kita punya program lah. Tapi dalam kes sekarang saya akan gunakan Waweb Plus supaya untuk elakkan kekeliruan lah. Okay, dekat sini dia ada bagi tahu navigate to the webhook section in the business tool. Ni dekat dalam kita punya RDP lah, remote desktop. Saya lupa nak tunjuk RDP. So dalam kes ni saya gunakan Raspberry Pi lah. 4. Okay. So kita akan copy URL webhook URL ni ke dalam kita punya Raspberry Pi. Okay, so saya dah buka Raspberry Pi saya ni. So kita akan tambah satu lagi webhook di sini. Untuk Firebase setting kita dah set up. Ini saya tak akan tunjuk cara nak set up sebab saya dah pernah kongsi dekat dalam artikel saya sebelum ni. Dalam video sebelum ni lah. Tuan-tuan boleh rujuk dekat dalam artikel ni. Cara set up WP Notif. Kat situ saya cerita lebih lanjut berkenaan dengan cara kita nak set up Waweb Plus dan juga Firebase. Okay, so saya skip part tu. Jadi kita akan copy terus webhook URL ni, terus kita set up webhook. Okay. Sekarang ni message tersebut, bayangkan ada customer akan WhatsApp nombor Waweb Plus kita ni. Jadi dia ibarat macam saya suka gantikan dia dengan receptionist. Maknanya macam autoresponder. Dia akan receive message dan dia akan reply beberapa ayat lah untuk customer faham ataupun prospek tahu yang mana dia sedang dilayan. Dan dalam masa sama, Waweb Plus akan hantar nombor ataupun maklumat prospek ni ke dalam ejen bawah kita yang kita assignkan nanti. Okay. So untuk permulaan, bila kita nak set up webhook ni, dia kena outgoing. Jangan pilih incoming. Sebab kita nak menghantar keluar terus menghubungkan dia dengan Pabbly Connect ataupun apa-apa integration. Jadi maknanya message tu keluar.
So dia outgoing, and then webhook method kita akan pilih post. Kita akan hantar. Dan webhook endpoint kita akan paste URL tadi tu di sini lah. Okay, untuk lebih lanjut, nanti dekat peringkat kita nak set up smart reply nanti, kita kena ambil maklum berkenaan dengan link ni. Sebab kemungkinan kita akan ada banyak workflow daripada Pabbly, jadi kita tak boleh nak pisahkan webhook yang mana satu. Jadi kita kena take note lah. Jangan tersilap pilih webhook URL sebab kita takut nanti ada kesilapan flow tu. Dia takkan dihantar dengan mengikut matlamat dia, tak sampai objektif untuk bagi maklumat kepada ejen. Jadi dia mungkin akan trigger workflow yang lain pula sebab kita tersalah pilih webhook endpoint. Okay, so untuk ni request payload ni saya akan pilih semua. Ini adalah message yang mana kita akan hantar kepada Pabbly ataupun nanti kita punya proses tu, workflow kita. Untuk message group ni mungkin kita disable lah, tak perlukan dalam case ni lah. Okay, save. Okay, kemudian kita akan pergi kepada smart reply. Okay, saya dah buat satu contoh. Okay, dekat sini dia akan keluar satu window yang baru. Dia akan minta kita isi reply title. Ini sebagai label untuk rujukan kita lah. Jadi kat sini saya buat label untuk produk tudung Awesome contohnya. Betul ada nama brand tudung tersebut, tudung Awesome. Okay, so dia boleh jadi tudung Awesome, tudung Awesome. Ini adalah keyword yang mana biasa kalau kita buka URL, encoded URL, contohnya daripada WhatsApp, biasanya kalau kita gunakan encoded URL, dia akan keluar jadi macam prefill message ni. Yang ni kita ada buat ayat, ada beberapa kod yang kita ubah sini. Macam space ni kita gantikan %20 lah. So macam ni dia kata I'm interested in your car for sale. So dia punya ni message ataupun keyword yang kita letak kat sini, dia akan reflected dengan apa yang kita tulis kat sini. Maknanya link tersebut dia akan melibatkan nombor phone agent Waweb Plus kita tadi. Dan juga kita ada buat penambahan keyword kat ujung dia iaitu tudung Awesome ataupun tudung huruf besar, tudung tu T huruf besar, tudung Awesome. Okay, ni dia mesti exactly match the wall keyword. Sebab kita akan pilih kat sini message must match. Dia maknanya setiap kali ada orang trigger je keyword ni, salah satu ni yang kita koma kan, maknanya ada, sama ada orang tu kadang-kadang dia buat huruf besar ataupun dia buat huruf kecil, dia akan trigger action untuk message smart reply ni. Jadi kalau contoh selain daripada tu, contoh dia buat cerita ayat dia, saya berminat dengan tudung Awesome ni, dia tak akan trigger sebab ada ayat lain. Mana ada ayat saya berminat tu. So, hanya yang ada keyword yang tepat itu saja yang akan trigger kita punya action ni. Dia sesuai untuk kadang-kadang kita ada buat iklan yang di Facebook, mana kita minta message ayat tertentu, dia akan trigger lah action. Contoh macam ni, dalam kes ni saya buat contoh untuk tudung lah. Okay. So reply type webhook. Okay. Kita kena pilih webhook sebab kita akan trigger message ataupun kita akan trigger webhook ni. Jadi macam saya katakan tadi, kita kena ambil maklum endpoint dia ni supaya jangan tertukar. Macam dalam kes ni saya dah tukar. So kita akan ambil yang the latest one. So kita akan mungkin ada banyak workflow kita set up. Jadi kita nak elakkan daripada terganggunya kita punya workflow tu, kita kena pastikan dekat bahagian webhook ni, endpoint dia adalah endpoint yang tepat lah, yang sebetulnya. Okay. Alright, untuk reply to send, ini adalah reply yang akan dihantar selepas saja pelanggan ataupun prospek
trigger kita punya keyword ni. Okay. So ni adalah reply kita yang awal untuk dia. Ini sebagai contoh lah saya buat. Mungkin tuan-tuan boleh ubah. Jadi saya letak kat sini hi UF. Okay, UF ni apa? Dia adalah pengganti untuk use UF to print the contact first name only as saved on their WhatsApp account. Maknanya kita tak kenal pelanggan kita tu. Jadi dia akan keluar macam nombor macam ni lah. Kosong bla kita tak save nombor tu. Kita tak tahu dia. Jadi dia bila dia contact kita je, kita boleh print out dia punya nama tu berdasarkan apa yang dia save dekat dalam dia punya WhatsApp account. So yang menarik berkenaan dengan Huawei Plus ni. So kita akan bagi tahu dia, terima kasih kerana menghubungi kami. Pegawai kami akan menghubungi anda secepat mungkin. Berikut adalah nombor pegawai yang terlibat. Terima kasih menghubungi kami. Mungkin terima kasih kerana berminat. Mungkinlah berminat. Ini saya buat contoh saja. Okay. So, pegawai kami akan menghubungi anda secepat mungkin. Berikut adalah nombor pegawai yang terlibat. Kalau perasan kat sini saya ada letak curly bracket dan juga pipe simbol kat sini. Okey. Ini yang kita akan spin ataupun rotate. Apa yang saya letak kat sini adalah nombor telefon agent kita. Jadi kalau contoh kita ada 10 agent, kita akan rotate 10 nombor kat sini. Dia boleh ada dua tempat kita boleh buat spin text. Satu dekat peringkat Huawei Plus, satu lagi dekat peringkat Pebble Connect nanti. Tapi yang tu saya tak tunjuk sebab yang tu agak rumit sikit sebab dia melibatkan formula untuk kita set up dekat kita punya Google Sheet. Yang mana dia ada melibatkan formula macam kita gunakan Excel lah. Jadi mungkin agak tak user friendly sebab dia ada beberapa formula kena buat. Jadi kat sini saya nampak dia lebih mudah. Nanti kita akan trace maklumat agent ni nanti dekat dalam Pebble Connect. Okay. So dekat peringkat ni selepas tu kita akan mark the conversation as read after reply. Ini yang new feature daripada Huawei Plus daripada update. Lepas tu kita nak dia message must match. Yang macam saya katakan tadi, saya kalau ada keyword yang tepat macam ni, baru dia akan reply message pelanggan tersebut dengan message yang kita tulis kat sini. Kemudian dia akan quote, dia akan reply quote kita punya customer punya reply. Kemudian dia akan, ini saya saja letaklah supaya nak nampak macam ada interaction dengan orang lah. So dia tak adalah nampak macam hantar macam bot, exactly bot reply. Okay, so saya letak delay dia 5 second lah untuk dia reply message pelanggan tersebut. Okay, 5 second macam panjang sangat lah. Pendek sangat, saya letak 10 saat lah. Okay, so selepas semua dah selesai, saya akan pilih save reply. Okay, so untuk peringkat Huawei Plus dah settle. Sekarang kita akan proceed. Saya akan buat apa nama kita panggil ni, recapture webhook. Ini sebab saya dah set up, saya dah test flow ni. Cuma saya nak tunjuk flow dia lah. Jadi atau tak jadilah di capture. So sebagai contoh, okay, so saya akan buka satu window untuk WhatsApp. Okay, contoh saya nak test keyword saya tadi. Saya letak dia tadi tudung awesome. Oh sekejap, sebelum tu saya kena tekan recapture webhook response ni supaya dia boleh capture apa-apa action ataupun message yang kita hantar melalui Huawei Plus lah. Okay, so kat sini saya tulis awesome. Nampaknya dia tengah typing. Dalam within 10 second dia akan reply message yang saya dah tulis lah. Okay, so dia dah reply. Tengok dia ada tulis, tadi saya letak dalam quote saya tu curly bracket dalam nama saya, UF. So dia akan replace dengan apa yang kita save dekat dalam kita punya WhatsApp nombor lah. So terima kasih kerana berminat dengan Tutor Awesome.
So pegawai kami yang akan menghubungi anda secepat mungkin. Dan kita bagi tahu terus nama kita punya apa nama, kita panggil ejen kita punya nombor tu. So kita boleh nampak dia akan spin nombor tu. So ni adalah nombor yang pertama, nombor ejen. Okay. So kembali pada panel Pabbly. Tadi saya dah tekan recapture webhook. So ni adalah dia punya result je. Kalau result kat sini dia dah bagi tahu ini content ataupun keyword yang pelanggan isi tadi. Dia akan bagi nama, timestamp, masa yang dia message tu, nombor telefon customer, dan ini adalah message yang kita reply dekat prospect ataupun customer tadi. So kita akan ambil data ejen ni untuk kita forwardkan maklumat pelanggan ni terus kepada ejen yang terlibat ni lah. So tu idea dia. Alright. So untuk yang kemudiannya, yang ni dah selesai. Okay, yang ni saya akan refresh balik. Okay, sekejap saya save dulu. Okay, so dia dah refresh untuk trigger yang pertama ni. Jadi dekat dalam ni saya nak trace, nak ambil nombor ejen ni. Sebab nanti at the end nanti kita akan hantar maklumat pelanggan ni kepada ejen kita lah. Okay, so apa yang saya buat adalah saya akan gunakan text formatter. Kemudian kita akan pilih text parser. Okay, bila menggunakan text parser ni, dia akan cari keyword ataupun teks yang terlibat kat sini. Dia akan ambil data ataupun perkataan ataupun ayat mana yang kita nak. So dalam kes ni saya nak nombor telefon. Jadi untuk pembukaan dia kata text match after ayat apa. So yang dalam ni adalah dia mesti ayat yang selepas dapat terlibat dan ada titik dan ada space. Sebab saya ada letak space kat sini. So text match before, nombor tu selepas nombor tu ataupun sebelum apa ayat dia, ataupun perkataan apa, karakter apa. So dalam ni saya ada letak titik, saya letak titik kat sini. Okay, so bila saya tekan je save and send test request, dia akan record result nombor telefon tu. Alright, so ni dah settle. Kemudian kita teruskan. Saya nak pula ambil nama customer ni pula, iaitu saya lah dalam kes ni. Jadi saya akan gunakan benda yang sama, text parser dan juga text formatter. Apa yang best tentang Pabbly ni, setiap kali action yang internal ni, dia tak akan dikira sebagai task dalam kuota. Jadi dia dah dikira free lah untuk Pabbly. Untuk yang lain saya tak pasti integrate dia macam ni. Tapi saya rasa dia akan charge untuk setiap kali action yang kita lakukan macam ni lah. Okay. So dalam ni saya akan refresh lagi sekali. Sebab ni yang data yang lama. Okay, so saya pilih m_reply ni. So dalam ni saya nak nama first name. Saya nak capture nama first name. Saya akan letak hi dan space pada ayat selepas ataupun ayat apa yang kita nak, yang maknanya nama tu berada di selepas perkataan hi lah, dan kemudian sebelum koma. Itu ni lah. Okay, so kita dapat kat sini. Okay, yang mesej ni mana saya dapat ni, ini adalah mesej yang kita set up dekat smart reply tadi. Kalau tuan-tuan keliru lah, yang mana kita letak dekat smart reply sini. Jadi maknanya kita boleh manipulate ataupun manipulasi perkataan yang kita tulis dekat sini untuk kita capture dekat dalam kita punya Pabbly Connect. Okay, so bila saya tekan je save and send test request, result dia akan keluar nama lah. Itu nama saya. Alright, settle yang tu, dah save, dia akan save. Kemudian saya nak melibatkan masa. Nanti saya dalam record Google Sheet ni, saya nak dia ada record tentang
nama pertama pelanggan tadi, nama WhatsApp dia, nama penuh dia. Lepas tu nombor telefon dia, pelanggan tadi, prospek lah, nombor telefon. Okey, lepas tu saya nak nombor ejen, nombor telefon ejen. Tadi kita dah capture tadi. Okey, kemudian saya akan ambil plan ataupun produk. Kemudian jumlah invoice ni tak perlu, yang ini saya hide dulu. Ataupun saya skip nanti. Dan saya perlukan tarikh ataupun masa dan status. Ini status ni saya tentukan berdasarkan flow message tu supaya kita nak bagi tahu. Contoh situasi dia nanti mungkin ejen akan kata, saya tak dapat pun message tu. So, rekod yang ada dekat dalam kita punya Google Sheet yang menentukan sebenarnya dia dah dapat dah message tu. In case kalau ada masalah tersebut lah yang akan berlaku. Okay. So, dalam kes ni saya akan pilih date or time formatter. Yang ni pun free daripada Pabbly. Dan saya akan pilih action iaitu current date. Waktu yang sekarang, maknanya waktu masa tu berjalan. Workflow ni berjalan lah. Okay, so basic format saya akan pilih tahun. Sekejap saya ubah ini, saya buat date, month and year lah. So saya nak masukkan sekali masa dalam respon. Dan saya klik save and send test request. So masa ni dia dalam format UTC lah. Yang mana nanti kita kena ubah juga mengikut time zone kita supaya kita tak keliru lah. So dalam sekarang ni kalau ikutkan dia, kita sebenarnya lewat kita cepat 8 jam. So kita akan tukar format data time zone ni. Okay. So ini saya remove. Ini yang data lama. Jadi saya akan gantikan dengan data yang baru. Iaitu yang ini. Okay. Dan kita akan tukar daripada UTC kepada Kuala Lumpur. Mengikut tempat masing-masing lah. Okay, so ini pun format yang kita boleh ubah. Kita nak buat format macam-macam pun boleh. Dan kita klik save and send test request. So, that one. Ini baca terbalik pula. Kejap sekejap. Okay, so ni tak apa, nanti saya akan, ini dah betul lah kalau ikutkan masa sekarang. Mungkin dia tertukar format masa ni, nanti kita akan cuba betulkan kat bawah. Tak apa, saya proceed dulu. Sekejap, kalau macam tu saya cuba tukar yang lain sekejap. Sama juga. Mungkin bug, nanti saya try tengok balik. Tak apa. Okay. So seterusnya kita akan connectkan kita punya data ni. Data kita ni kita nak catat balik ke dalam kita punya Google Sheet. Jadi saya akan connect semula dengan saya punya Google Sheet. Dan saya akan refresh. Okay. So dekat dalam ni dia akan isi semula maklumat-maklumat ni lah. Okay, so yang pertama saya nak dia akan hantar nama pertama tadi yang kita dah capture kat teks parser tadi. So saya akan letakkan nama saya tadi kat sini. Untuk first name.
Dan nama WhatsApp ni nama penuh customer, iaitu kita akan ambil daripada trigger action tadi, iaitu kita ambil username ni, ataupun boleh pilih contact name juga. Dulu ni boleh pakai lah, tapi saya akan ambil yang username ni. Okay, untuk nombor telefon customer ada kat atas ni, boleh pilih M user ataupun yang atas ni. Saya ambil yang atas, M chat. Lepas tu kita akan ambil nombor telefon agent. Okay, nombor telefon agent kita dah extract juga tadi, yang untuk action yang nombor 2. Okay, untuk produk, produk ni kita boleh tulis ataupun kita boleh ambil yang content ni. Dia merujuk pada keyword yang customer masukkan tadi. Dan jumlah ni saya skip. Kalau kita nak skip, kita akan tulis macam ni, curly bracket, double curly bracket, tulis skip. Ni pun sama, saya skip. Okay, kemudian untuk tarikh, saya akan pilih apa yang saya dah request tadi, yang kat sini. Iaitu saya akan tekan, dia akan masukkan data tarikh tu nanti. Okay, untuk yang status ni, saya akan buat 2 kali. Maknanya dia akan update maklumat status ni. Untuk yang first stage, maknanya peringkat pelanggan dah hantar mesej tu kepada kita, kita akan tulis kita akan terima. Receive. Okay, bila saya tekan je save and test request, dia akan catat yang kat sini. Terus maklumat apa yang kita masukkan tadi. Status dia adalah receive. Okay. So semua ni dah betul. Maknanya tak ada masalah lah. Catatan tu betul. Okay, so ni pun dia ada bagi tahu updated range. So nanti untuk maklumat ni saya akan perlukan. Maknanya kita akan update berdasarkan number cell tu. Menggunakan method ni. Ini adalah respon daripada Google Sheet. Maknanya Google Sheet bila kita update je data dekat dalam Google Sheet, dia akan dapat maklumat ni. Maknanya dia akan hantar semula pada kita apa yang dia update, range yang mana satu. So kita akan manipulate data kat sini nanti, kat bawah nanti. Okay, so kita skip terus. Okay, kemudian kita akan gunakan app API yang mana kita akan hantar maklumat yang kita collect tadi kepada agent. Sebab tujuan kita set up ni, kita nak bagi tahu dekat agent supaya follow up customer tadi. So dalam masa sama kita dah simpan dalam database kita. Kita akan forwardkan data tu kepada agent kita supaya dia follow up pelanggan atau prospek ni. Okay. So untuk itu kita akan pilih action event adalah post. Sebab kita nak hantar keluar message data tersebut. Dan ini adalah endpoint URL yang mana kita dapat yang kita set up Firebase tadi. Okay, saya just copy je. Okay. Kemudian kita akan set up parameter dia. Okay, untuk yang ni, dia memerlukan 2 parameters untuk dihantar. Yang pertama sekali adalah phone dan juga content. Ini adalah requirement daripada Firebase lah untuk dihantar kepada Waweb Plus. Maknanya dia akan trigger action untuk send message tu. Untuk itu yang ni mesti kita kena letak nombor telefon agent lah. So yang ni nombor 2 tadi. Alright. Kemudian dekat bahagian content, saya nak letak nama first name customer tadi. Nama pelanggan, saya letak nama pelanggan, nama penuh dia. Jadi kalau dekat sini, sekejap saya kena refresh yang ni dulu kejap . Okay, saya dah refresh. Okay, dekat bahagian endpoint saya akan letak endpoint yang tadi daripada Firebase IO. Kemudian tak perlukan apa-apa write request, JSON type, tak perlu authentication. Kita akan hantar parameters yang pertama adalah phone.
Dan yang kedua adalah content. Okay. So untuk nombor phone, kita akan pilih nombor phone agent kita lah, yang berada yang kita extract tadi. Setiap kali kalau ada spin text tu berlaku, dia akan capture nombor agent yang terlibat saja. Jadi tak ada yang terduplicate dan sebagainya lah. Okay. So yang kedua adalah content. Jadi kita akan bagi tahu maklumat pelanggan tersebut kepada kita punya agent. So biasa kita akan bagi tahu nama dia lah, nama penuh, nama pelanggan. Lepas tu saya letak nama dia, placeholder dia adalah inilah, uname ni. Kemudian saya akan buat space. Jadi bila nak tekan space, kita akan tekan shift enter 2 kali pada space kat tengah ni. So yang kedua kita akan letak nombor telefon dia. So yang dalam case ni kita hanya ada nombor telefon saja. Lepas tu kalau akan datang kita ada bagi tahu nombor email sebagainya, tu kita boleh set up akan datang. Okay, nombor telefon. Untuk customer ni saya pilih yang dalam mchat tadi. Okay, dalam trigger dia. So saya tekan shift enter sekali, 2 kali. Kemudian saya maklumkan pada agent, mohon follow up prospect. So saya bagi link untuk dia memudahkan agent kita untuk terus tekan je link tu, so dia akan auto check customer tadi. So ini adalah biasanya Wami ataupun link daripada short URL daripada WhatsApp lah. Kalau contoh kita nak letak teks nama kita nak letak encoded URL pun untuk prefill message dalam link agent ni pun boleh. Tapi untuk case ni saya hanya letak nombor telefon pelanggan sajalah. Sebab mungkin akan ada berubah-ubah skrip. Itu terpulang pada tuan-tuan lah. Okay, so dalam case ni bila saya tekan je chat, saya tekan save as test request. Okay, permission denied. Sekejap. Ini bergantung dekat Firebase. Role dia saya silap. Saya lupa nak tukar role dia untuk bagi permission. Okay, saya tekan lagi sekali. Ini error message lah. Ini contoh kalau kita tak ada Firebase ni dia tak ada kebenaran untuk menghantar message tu. Dia akan keluar error macam ni lah. Saya tekan lagi sekali. Okay, so ini adalah success message yang mana yang akan dihantar kepada kita punya agent lah. Okay, contoh kalau saya boleh tunjuk. So ini adalah contoh respon yang diterima oleh kita punya kita punya Firebase tadi. So dia akan keluar message macam ni lah. So ni kita punya endpoint, ni kita punya message ataupun konten kita hantar tadi. So bila saya buka pada web plus saya tadi, sekejap, betul tak ni saya tak nombor dia. Sekejap 7594. Okay. Saya tak sure kenapa dia tak dapat. Saya salah setting dia.
Ni lambat sikit. Ini bergantung pada internet lah. So ini adalah mesej yang kita berjaya hantar, iaitu kita bagi tahu nama customer, nombor telefon customer. Ini adalah link yang mana bila dia klik je, dia akan pergi kepada nombor pelanggan tadi lah. Okay. So kemudian dah settle yang tu, kita akan pergi kat sini. Jadi saya nak update status. Tadi saya kata ini dia dah receive. Bila dah receive, dah hantar kepada ejen, maknanya kita nak maklumkan mesej tu dah dihantar kepada ejen. Jadi kita akan tukar status dia daripada receive kepada done. Maknanya dah selesai kerja tu. So apa yang saya buat adalah saya akan update sel tersebut yang terlibat. Ini saya padam dulu. Okay. Jadi bila dia nak melibatkan update sel, saya kena rujuk pada updated range ni. Sebab ni yang ditambah baru lah. Okay. So apa yang saya tekan, saya perlu buat adalah saya tekan dekat sini. Saya cari Google Sheet punya respon, iaitu di sini, updated range. Jadi saya nak ambil capture nombor sel tu, nombor row dah lah. Sebab kita tahu kolom dia, iaitu kolom I, tapi which row yang baru je update untuk kerja yang baru dia buat tu. So kita kena bagi arahan dekat Family Connect untuk capture only this row saja. So saya akan capture menggunakan text parser. Saya akan panggil sheet 1 seru dan A ni. Dan saya nak ambil nombor 2. Dan saya kena asingkan dia dengan letak titik betin dia kat situ. So bila saya tekan je save and send test request, kita akan capture nombor 2 tu. Alright, so kita dah dapat. Kemudian kita akan panggil Google Sheet untuk kita update sel. Saya refresh dulu. Okay, so ni saya padam. Okay, sekarang ni kita dah tahu kolom dia, kolom I yang kita nak update. Dan kita akan panggil nombor 2 ni. So dekat dalam ni kita hanya klik pada result nombor 8 lah. So nombor 8 dia ada result dia yang ni. Okay. Sekejap. Saya letak I. Result dia nombor 8 tadi. So I jangan jarak jangan space, tekan space. Sebab dia akan rapat sebenarnya nombor tu. Jadi I 2. So bila saya apa value yang kita nak letak, kita nak tukarkan daripada receive kepada done. So bila saya tekan je save and send test request, dia akan tukar status dia kepada done. Okay. So maknanya kalau ada banyak-banyak nombor, kalau ada isu, mungkin ada masalah sistem dalam Fably ke, mungkin akan ada masalah dia tulis kat sini receive, dia tak bertukar kepada done. Mungkin kita punya ejen tak dapat nombor tersebut. Okay. So ini adalah masa. Ni saya buat contoh lah. Ini pun boleh abaikan. Kalau tak perlu, tak perlu buat. Okay, yang ni yang paling penting. Sebab tadi kita dah simpan dalam Google Sheet. Sekarang kita nak masukkan dalam kita punya database Google Contact. So mudah untuk kita synchronize kita punya phone book Google Contact. Jadi kita update terus dalam kita punya Google Contact. Kita akan create contact lah. Maknanya kita akan pilih app je dalam Google Contact. Dan kita akan pilih create contact. Dia ada banyak option kat sini. So kita akan pilih connected dengan Google Contact. Okay, so dekat sini saya akan biasanya ikut orang setengah pengguna, dia akan letak nama database tu berdasarkan nama produk ataupun daripada mana dia datang. So ni contoh lah. Ni saya bagi nama dia tudung awesome.
PO, ada WhatsApp, ni prospect. So ni adalah tarikh result. Kita boleh jadi kita ambil nombor yang tarikh yang kat atas tadi pun boleh, ataupun kita ubah format tarikh ni. Macam saya kata tadi mungkin ada masalah. Bukan masalah, tadi sebelum ni format yang atas tu dia sekali dengan tarikh ataupun masa ni. Jadi saya tak nak masa, saya nak hanya tarikh saja. Jadi kita akan tukar format tu kepada format date only. So bila saya tekan ini, saya tukarkan dia kepada nombor 5 yang ini. Sekejap, saya kena connect dulu. Nombor 5, okay, yang ni 3 hari bulan 1. So saya akan formatkan dia tarikh ataupun tahun di hadapan, di tengah adalah bulan dan juga di ujung adalah tarikh. Saya tekan save and test request. So kita akan dapat maklumat tahun, bulan dan juga tarikh dia. So saya akan gantikan dekat sini nombor 10. Saya kenakan naik sekali. So ni saya space. Saya akan panggil nombor 10 baru kita update tadi. Kemudian kita akan letak nama pelanggan dekat bahagian ruangan last name. Ini terpulang pada tuan-tuan. Kadang-kadang dia nak ubah data tu ikut setting yang ikut keperluan kita lah. Okay. So macam ni saya akan ambil nama penuh lah. Dan untuk gender, kita letak unspecified sebab kita tak boleh nak spesifikkan jantina tu. Dan lain-lain ni kalau perlu nak letak alamat dan sebagainya, nanti boleh update kemudian dalam workflow. Sebab dia boleh pilih untuk workflow untuk update contact. Ni contact ni kita dah create, nanti kita nak panggil balik data tu mungkin berdasarkan nombor telefon dia. So dia akan cari nombor telefon yang terlibat, dia akan update dalam phone book kita terus. So kita boleh letak klasifikasi berdasarkan nombor telefon. Okey, kemudian yang lain mungkin nak letak boleh letak. Dan dah selesai pun kita akan klik save and send test request. Sekejap dia kadang lag. Saya kena refresh dulu. Saya skip yang tu. Okay, saya kena buat lagi sekali. Okay, untuk Google Contact, dia jadi pening kot. Banyak sangat. Okay, so saya akan letak kat sini Google Contact. Saya akan create contact. Dan connectkan dengan saya punya account. Okay, so untuk first name saya letak Tudung WhatsApp, channel WhatsApp. Dan ni adalah prospect. Saya akan letak masa yang kita letak atas ni. Ikut format dia tadi. Dan ni adalah nama dia. Nama penuh lah. Okay, kemudian saya akan letak nombor phone pelanggan ni. Yang ni. Nak letak yang ni boleh, nak letak yang chat punya ni pun boleh. Mana-mana pun sama lah output dia. So untuk gender saya akan pilih unspecified.
Selesai. Dan kita akan hantar send and test request. So, bila dia dah keluar data ni, maknanya dia berjaya cipta lah kontak yang memula dengan nama mula dia adalah nama produk tu dan masa dia. Okay. So, ni ada display name lah. So, kita boleh buat classification nama tu berdasarkan produk yang pelanggan minat. Later kita boleh update lah kontak ni. Okay. Ni adalah contoh. Dan kita dah berjaya buat dalam tempoh 45 minit setting up sistem untuk agent kita lah. Jadi jika ada sebarang masalah boleh tanya dalam ruangan komen di bawah dan saya akan cuba bantu sebaik mungkin. Dan kalau perlukan khidmat untuk saya set up, boleh roger saya dalam link di bawah. Okay, jangan lupa like dan follow subscribe channel saya. Adios.